Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bersama saya Mirahan dan juga Ash Alias. Saya. Bersiaran secara langsung dari studio C Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Kita nak ucapkan selamat hari Isnin kepada anda semua yang menonton dan kita pun dah di petang hari. Semoga dah tak ada dah mandi blues tu. Ya, mudah-mudahan. Ya, betul. Dan kita akan menemani petang anda daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Kalau tak ada MyTV, jangan risau, kita ada aplikasi MyTV mana-mana, boleh download saja dan boleh menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja. Ya, betul tu. Baiklah, jika kita lihat sekarang di media sosial, Ash, banyak buah tembikai yang digunakan dalam setiap posting yang berkaitan dengan Palestin. Ya, betul. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya apakah maksud tembikai ni. Jadi sebelum kita bagi tahu, saya ada pantun 2 rangkap lah. Dua rangkap, silakan Mira. Pergi makan bersama Kai. Apa maksud tembikai? Senang betul pantun dia. Bolehlah. Boleh. Jadi di awal segmen ni kami nak kongsikan maksud di sebalik buah tembikai sebagai lambang solidariti Palestin dalam segmen Prihatin Palestin. Baiklah, kalau anda semua ingin tahu apa maksud di sebalik tembikai itu sendiri sebagai tanda solidariti Palestin, secara ringkasnya penggunaan tembikai adalah lambang protes selama Perang 6 Hari yang terjadi pada tahun 1967. Jadi sejak tahun 1948, pada yang mereka tidak tahu, rakyat Palestin sentiasa dalam pentempuran menentang penghapusan negara. Jadi pada tahun 1967 terjadinya Perang 6 Hari antara Israel dengan negara-negara Mesir, Syria dan juga Jordan. Ya, betul tu. Jadi Israel pada ketika itu mengharamkan segala bentuk bendera Palestin di wilayahnya untuk menyekat gerakan nasionalisme Palestin dan Arab ni. Sebab ramai yang buat protes. Ya, betul. Jadi selepas Perang 6 Hari, apabila mereka menguasai tebing barat dan juga Gaza dan merampas Baitul Maqdis Timur, warna terang bendera itu dianggap sebagai ancaman haram. Dan disebabkan itu, semangat rakyat Palestin yang tidak berbelah bahagi untuk menentang dengan cara yang kelihatan seperti macam biasa je orang tengok, tetapi tembikai menjadi tindak balas semula jadi terhadap percubaan penghapusan negara mereka. Jadi emoji ataupun gambar tembikai digunakan sebagai lambang bendera Palestin kerana apabila dianya dipotong, boleh nampak isi buah tersebut kelihatan seperti warna bendera negara Palestin sendiri, iaitu ada hijau, merah, hitam dan juga putih. Yes, betul tu. Jadi sepertinya Ash cakap tadi, latar buah tembikai ni berwarna merah dan bijinya warna hitam. Jadi ada sedikit putih sikit dan hijaunya pada kulit. Saling tak tumpahlah macam bendera Palestin ni. Tapi persoalannya, macam mana tembikai ni bermula sebagai lambang solidariti ni? Ni kita nak cerita. Ya, saya pun tak tahu. Boleh ceritakan kepada saya? Pada suatu hari. Jadi pada 1980-an, sekumpulan artis Palestin ni menganjurkan pameran di 79 galeri di Ramallah yang telah ditutup. Jadi selepas itu, 3 artis ditangkap kerana memasukkan warna bendera Palestin dalam karya mereka. Ya, dan juga walaupun bendera itu sendiri sebenarnya tak ada pun di dalam lukisan tu, jadi seorang pegawai polis Israel cuba merasuah artis Palestin ni supaya memusnahkan kerja mereka dengan mengelakkan warna-warna itu sepenuhnya. Ada 4 color dekat situ yang sangat sensitif lah. Mereka tidak boleh ada di dalam setiap lukisan itu. Tetapi apabila salah seorang artis di Palestin itu bertanya, bagaimana jika saya membuat bunga merah, hijau, hitam dan putih? Dan juga pegawai itu menjawab, walaupun mereka melukis tembikai, ianya akan dirampas. Begitu kejamnya mereka. Walaupun benda itu tak ada kena-mengena, tetapi mereka menganggap ada kena-mengena dengan Palestin, dan kalau ada mereka nampak benda itu, mereka akan merampas lukisan itu serta-merta. Ya, betul tu. Jadi disebabkan itulah daripada dulu sampai sekarang, artis Palestin ini mendapat inspirasi untuk menggunakan tembikai sebagai pengganti
bendera mereka. Jadi kita pun boleh gunakan benda yang sama di posting-posting. Kalau tak nak kena shadow ban, bolehlah start gunakan hashtag tembikai ataupun emoji tembikai untuk menggantikan bendera. Jadi kalau kita tengok sekarang dekat media sosial banyak ada orang share tembikai ni. Sampai ada orang buat emoji tembikai, pegang tembikai. Itu memang comel. Jadi itu adalah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan kepada anda tentang maksud tembikai sebagai tanda solidariti kita terhadap Palestin. Baiklah, sebelum kita teruskan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, kita nak sharekan kepada anda sesuatu yang selalu kita sharekan kepada anda, iaitu kebaikan Habatus Sauda dan juga minyak zaitun. Jadi di mana gabungan Habatus Sauda dan juga minyak zaitun ini merupakan antara makanan sunnah yang sangat tinggi khasiatnya kepada mereka yang tidak tahu, dan juga penggunaan minyak zaitun ini ada di dalam masakan ataupun makanan dapat membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tidak baik di dalam badan kita. Jadi disebabkan itu kita ada sharekan sesuatu kepada anda semua di dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Ini anak saya Aina. Aina mengalami gangguan kemurungan. Hakikatnya, kemurungan telah merampas kebahagiaan Aina. Aina, walau apa pun yang Aina lalui, ibu sentiasa ada bersama Aina. Kemurungan merampas kebahagiaan. Jadi itu yang anda lihat tadi adalah VT video kempen sedikit kesan kesihatan mental yang kami bawakan dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, setiap tahun Kementerian Kesihatan Malaysia akan memfokuskan beberapa pendekatan dan juga agenda tertentu dalam menetapkan tema sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi kami dimaklumkan bahawa pada tahun ini, tema bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 adalah kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Nur Haida Asma binti Muhammad Hashim, Pegawai Psikologi NCEMH, untuk membincangkan mengenai hentikan stigma kesihatan mental. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Tasha dengan Mira ya? Bukan. Ash dan Mira. Ash Mira. Ya. Ash dan Mira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebagai permulaan ni kita nak buka bual bicara kita ni dengan apakah yang dimaksudkan dengan stigma kesihatan mental dan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 ni. Okey, sempena sambutan Hari Kesihatan Mental 2023 ni, KKM selaras dengan kita kata WHO lah, menetapkan tema sambutan pada kali ini ialah hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Jadi daripada situ kita nak masyarakat tahulah sebenarnya apa itu yang dikatakan sebagai stigma kesihatan mental. So stigma kesihatan mental ni ialah apabila seseorang berpandangan ataupun berfikiran yang negatif, yang kita kata stereotip yang negatif lebih kepada memandang serong kepada individu yang mempunyai masalah kesihatan mental, mengelak diri daripada individu yang ada isu-isu kesihatan mental, ataupun menjauhi individu yang disahkan mengidap penyakit mental. Jadi kita menyuruh ahli masyarakat supaya bersama-sama dengan KKM untuk melaksanakan kempen ini bagi menjayakan kempen ini
supaya ahli masyarakat yang terkesan dengan isu-isu kesihatan mental ni dapat dibantu secara menyeluruh. Itu sangat penting. Kan? InsyaAllah. Jadi kenapa sebenarnya KKM memfokuskan untuk stigma ni dihentikan? Kenapa tak boleh biar je? Kenapa kita kena henti? Memang tak boleh, boleh, dibiarkan. Sebab apa? Sebab daripada kajian daripada kajian kita panggil mobility survey pada 2019 kita dapati 2.3% masyarakat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas ni sebenarnya menghadapi isu-isu kesihatan mental. Jadi kita tak mahu nanti mereka ni bila ada masalah kesihatan mental ni dia akan berlarutan, tambah pula tidak mendapat sokongan daripada orang terdekat, ahli masyarakat dan agensi-agensi tempat mereka bekerja. Jadi stigma ni perlu dihentikan kita kata, supaya individu yang terkesan tadi itu yang punya isu-isu kesihatan mental ni dapat dibantu dan dipulihkan dengan intervensi-intervensi awal yang disediakan oleh pihak KKM. Tapi sekarang ni pun memang dah ramai macam Puan ada cakap tadi bermula daripada umur 18 tahun dah ada penyakit mental. Ini memang sangat-sangat merisaukanlah untuk kita semua kan. Jadi kita nak teruskan kepada kempen ini. Jadi siapa yang memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan kempen ini sebenarnya? Okey. Secara umumnya semua orang perlu memainkan peranan. Semua orang tu termasuklah kita kata individu, ahli masyarakat, komuniti dan ahli komuniti, karya, ketua kampung dan sebagainya. Tetapi KKM dia ada kita kata kumpulan teknikal kerjanya juga untuk menggerakkan kempen ni. Kita di bawah Majlis Promosi Kesihatan Mental, Promosi Penasihat Kesihatan Mental Kementerian Kesihatan, kita ada wakil-wakil agensi yang akan membantu juga melaksanakan kempen ini. Selain kita kata ahli akrab dalam Kementerian Kesihatan, dalam kementerian-kementerian lain, turut melaksanakan, digesa untuk turut melaksanakan kempen ini. Selain tu kita juga ada ahli kita panggil ahli PEACE ataupun ahli apa kita nak sebut sebagai macam mana nak panggil mereka ni ialah MSPSS team. MSPSS team ni ialah kita panggil mental health psychosocial support yang berada di seluruh Malaysia, lebih kurang dalam 3,600 orang yang melaksanakan aktiviti-aktiviti intervensi awal untuk membantu individu yang mengalami krisis emosi, krisis kesihatan mental. So mereka ni main peranan di seluruh pelosok negara kita lah. So bukan hanya kita kata di kawasan bandar sahaja, bukan hanya di kawasan tertentu sahaja, tapi kita nak semua pihak termasuk juga di sekolah juga memainkan peranan untuk melaksanakan kempen hari ini iaitu hentikan stigma kesihatan mental. Okey. Jadi bila kita bercerita mengenai kempen ini kan, mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjutlah apa sebenarnya yang kempen ini buat. Mungkin ada aktiviti ataupun pergi ke sekolah-sekolah. Macam mana sebenarnya? Okey, aktiviti kita laksanakan secara menyeluruh lah. Selain daripada kempen-kempen kita buka booth dan sebagainya di program-program untuk beri kesedaran dan kita kata meningkatkan literasi kesihatan mental masyarakat. Program-program termasuk kempen hari ini kita kata dalam aspek media kan kita laksanakan kempen bersama dengan media, kita laksanakan kempen bersama dengan media sosial. Setiap hari kita kata tim media Kementerian Kesihatan juga memainkan peranan untuk memberi kita kata psycho education ataupun psycho pendidikan berkenaan dengan bagaimana untuk hentikan stigma ni. Sebab stigma kesihatan mental ni memberi kesan yang sebenarnya agak teruk kepada individu yang mengalami isu-isu kesihatan mental jika tidak dibantu, dicegah ataupun dikurangkan stigma ni kerana boleh cenderung kepada tingkah laku lain yang berisiko. Betul. Jadi kita tak nak orang dalam kesedihan, dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan keresahan ni diabaikan, dibiarkan. Sehingga mereka ni rasa hidup mereka tak berguna, hidup mereka tak bererti dan mereka ambil jalan pintas untuk buat sesuatu yang memudaratkan diri. Kita tak naklah itu berlaku di dalam society kita kan. Lagipun benda ini sangat boleh membawa kepada yang tidak baik lah. Memberi contoh yang tidak baik. Jadi sebab bila kita dah ada orang kata stigma ataupun mental kesihatan ni kadang-kadang kita tak stabil, betul tak? Betul. Jadi bila tak stabil dia lebih cenderung untuk buat decision yang kurang tepat lah. Ya, jadi sebentar lagi kita akan tanyakan lebih banyak lagi bagaimana untuk pergi
mengenai kempen ini. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nurhaida Azma, Pegawai Psikologi NCEMH untuk membincangkan mengenai hentikan stigma kesihatan mental. Ya, betul tu. Jadi bercakap tentang hentikan stigma ni, mungkin boleh ceritakan apa pendekatan KKM dan juga individu untuk menjayakan kempen ini sebenarnya? Bagaimana untuk kita mendekatkan dengan mereka-mereka yang mempunyai masalah ini sebenarnya? Okey. Yang pertamanya individu lah, kita kata peranan individu kan. So individu tu kalau kata dia adalah rakan-rakan, ahli keluarga yang mempunyai isu yang berkait dengan kesihatan mental. Contohnya seseorang tu dia ada resah, gelisah, rasa ada kesedihan dan sebagainya yang kita nampak berlarutan dan mengganggu fungsi harian dia. Jadi cuba bantu dia untuk beri kita kata sokongan emosi kepada dia. Cuba dapatkan apa kita kata bantuan untuk dia kan. Cuba bantu dia untuk dia keluar daripada keadaan tu. Kalau keadaan tu dah berlarutan, dah lebih kita nak kata beberapa tempoh tertentu, mungkin boleh bawa dia untuk dapatkan rawatan awal lah di Kementerian Kesihatan. Saya sendiri suka menggesa untuk dapat rawatan awal ni boleh pergi sahaja ke klinik-klinik kesihatan yang berhampiran dengan individu tu. Kan dia nak bawa ahli keluarga ataupun rakan-rakan dia tu, boleh pergi sahaja ke klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Kita ada lebih kurang dalam 1080 klinik seluruh Malaysia yang sedia menerima. Klinik kerajaan? Sedia. Yes, klinik kerajaan. Yang sedia menerima pesakit-pesakit untuk buat individu untuk buat saringan awal kesihatan mental. Selain daripada tu, rasa susah juga nak pergi, sekarang ni dalam aplikasi MySejahtera pun kita dah sediakan di bawah pautan kita panggil di bawah pautan MyMinda. Di bawah pautan MyMinda ni dah boleh buat saringan, dah boleh dapatkan informasi-informasi berkaitan dengan kesihatan mental. So dia boleh tengok diri dia boleh buat self check pada diri dia. Kan? So rasa kalau macam nampak teruk lah, perlu bantuan awal lah, dapatkan bantuan. Kan? Kalau rasa macam mungkin kerana tugasan, kerana kekangan untuk pergi ke klinik-klinik yang saya sebut tadi, lebih kurang dalam 1080 tu, dia buat dulu saringan di MySejahtera, dapatkan dulu luahkan dulu dengan orang yang dia selesa dan percayai. Kan? At least dia boleh lega sikit dan dia tak ambil tindakan yang boleh memudaratkan diri. Itu yang kita risau sebenarnya. Kempen ni adalah bagi menghentikan kita kata individu yang ada kecenderungan untuk buat tindakan-tindakan yang boleh kita kata memudaratkan diri. Jadi individu lain kena support. Individu lain kena membantu, memberi sokongan emosi. Betul. Macam Puan ada cakap tadi tentang saringan di dalam MySejahtera tu kan. Apa saringan yang mereka akan bertanyakan di dalam MySejahtera itu? Setakat ni kita sediakan 2 saringan lah, PHQ-9 dengan JAD-7. So daripada 2 saringan ni mereka boleh melihatlah tahap depression dan tahap anxiety. Keresahan ataupun kemurungan lah yang dialami. Jadi daripada situ dia akan boleh buat penilaian awal pada diri dia untuk dapatkan bantuan segera. Kalau keadaan dah berlarutan, dia dah cuba mungkin cuba dah luah pada kawan, dah cuba luah pada ahli keluarga, dah jaga lifestyle, mungkin lebih aktif bereksersis dan sebagainya, jaga pemakanan, jaga tidur kan. Masih juga tak boleh menyelesaikan isu yang dialami itu, maka kena ambil tindakan yang lebih proaktif lah. Kena pergi ke klinik. Kalau keadaan lebih teruk sehingga kita kata sanggup mencederakan diri ataupun mencederakan orang lain, bertingkah laku agresif dan sebagainya, yang ini dia kena pergi ke hospital lah. Kita pun sediakan lebih kurang dalam 64 hospital di Malaysia yang ada pakar. 62 hospital berpakar dan 4 lagi institusi mental. Jadi dari 66 hospital ni, kalau itu keadaan dah teruk lah, maksudnya keadaan dah nampak seperti tak boleh dah bantu diri dah, sehingga boleh mencederakan diri atau orang lain, ini kena ambil tindakan yang proaktif lah. Ahli keluarga, rakan-rakan kena bantu mereka, bawa mereka ke
emergency lah. Ni keadaan yang severe. So kita tak mau juga lambakan ke hospital. Sebab tu kita galakkan pergi ke klinik kesihatan dulu untuk buat saringan awal, dapatkan intervensi awal. Faham. Tapi kadang-kadang sebenarnya bila orang dengar, inilah stigmanya sebenarnya. Bila orang dengar kena pergi klinik, alamak risaunya kan. Mungkin ada orang yang concern apabila mereka pergi ke klinik, mungkin keadaan mereka teruk sehingga kan mereka memerlukan menjadi pemegang kad OKU contohnya. Jadi mungkin boleh ceritakan, bagi tahulah kepada penonton-penonton Hawa macam mana nak membuang stigma itu untuk membantu diri sendiri. Okey. Orang takut. Dia tak semudah untuk dapat kad OKU lah sebenarnya. Untuk dapat rawatan awal ni dia tak semestinya dapat kad OKU. Jadi kita nak hentikan stigma ni ialah supaya ahli masyarakat yang mempunyai isu-isu kesihatan mental ni mengambil tindakan awal pergi dapat bantuan. Sebab bantuan inilah untuk dia mengelak daripada jadi keadaan yang lebih teruk. Sehingga dapat kita kata penyakit mental tadi. Dalam kesihatan mental ni okay, saya jelaskan sikit maksud kesihatan mental. Maksudnya seseorang ni dia sedar dia ada potensi diri untuk melaksanakan aktiviti harian dia dengan produktif. Boleh melaksanakan aktiviti dia dengan produktif, boleh melaksanakan tanggungjawab dia, boleh mengurus perubahan-perubahan dalam hidup dia. Kita kan ada fasa kehidupan kita kan, so dia boleh manage fasa kehidupan dia, dan dia boleh membina hubungan yang harmoni dengan orang lain. Selain daripada tu, yang kita kata extra mileage dia, dan dia boleh menyumbang kepada ahli masyarakat. So maksudnya ni tahap kesihatan mental yang baik lah ni, kan? Okay, dalam kesihatan mental dia ada spektrum dia. Tadi kesihatan mental yang baik. Yang tengah ni, kita kata yang tengah ni ialah individu yang ada kadang-kadang ada gangguan stres sikit, ada rasa depressed sikit, ya, ataupun murung sikit, ataupun ada rasa resah kan. Maksudnya ini gangguan. Ini spektrum yang kedua. Kalau tadi hijau, ini tahap kuning. Tahap kuning tu maksudnya individu yang dah ada gangguan sikit-sikit. Kan on off ada gangguan kan, mungkin menyebabkan resilient dia, daya tahan diri dia menurun dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, yang tahap yang terakhir ni dah tahap merah. Tahap merah ni maksudnya individu yang rasa macam hidup aku ni dah tak berhenti, rasa macam gelap je. Rasa macam nak cederakan diri. Rasa macam nak marah hingga nak mencederakan orang lain. So sampai macam tu sekali. Jadi itu tahap merah tadi. Tahap merah ni lah bila tak boleh nak kawal diri, itu saya galakkan ke hospital. Bila tahap yang kuning tadi tu, saya galakkan ke 1080 klinik kesihatan berdekatan. So nampak kan perbezaan tadi, yang harmoni boleh berfungsi dengan baik, yang ada gangguan, dan kemudian ada yang merah ni ialah individu yang kita nampak dah simptom-simptom penyakit tu. Tapi doktor sama ada pakar perubatan keluarga ataupun pakar perubatan kesihatan awam ataupun pakar psikiatrik boleh mendiagnose mereka ni. Melihat mereka ni, melihat simptom-simptomnya, apakah penyakit sebenar yang mereka hadapi. Sebab kesihatan mental ni dia dalam otak, benda yang kita tak boleh terus nampak, betul tak? Jadi setiap orang mungkin ada berbeza penyakit kesihatan mentalnya. Jadi maksudnya macam Amira ada cakap tadi tentang kad OKU tu, saya pun ada dengar-dengar juga sebenarnya. Yang kalau kita pergi ke hospital, kita ada masalah mental, kita akan dapat kad OKU. Sebenarnya stigma itu benar ataupun tidak, Puan? Okey, kad OKU tu memang benar diberikan kepada pesakit. Pesakit mental. Tetapi penyakit mental tertentu saja. Bukan semua once pergi saja rawatan di psikiatrik terus dapat tak. Penyakit akan dinilai oleh pakar, pakar yang menentukan layak atau tidak untuk dapat. Jadi individu tu memohon, bukan bila once pergi treatment saja terus dapat kad, tak. Dia yang individu perlu memohon. Dan pakar akan buat penilaian lah sama ada layak atau tak untuk dapatkan kad tu. Dari segi kefungsian dia berfungsi ke tak. Kalau contoh, saya ambil satu contoh, individu yang disahkan mengidap penyakit skizofrenia. Individu yang dah seolah-olah dalam dunia dia sendiri. Dia tak boleh, mungkin individu ni dia tak boleh berfungsi, dia tak boleh bekerja, nak membina hubungan dengan pasangan pun dah tak nampak potensi dia kan, tak nampak fungsi kehidupan dia tu. Mungkin individu macam ni, ini sebagai clue sahaja. Apa pun doktor yang akan menetapkan lah
Betul-betul. Jadi jangan risaulah. Mungkin benda ni dah jelas lah dekat sini sebab banyak stigma orang kata kalau ada penyakit mental dapat kad OKU. Mereka tak nak ada kad OKU tu dan sebagainya. Tapi sebenarnya benda tu tidak pun sebegitu. Kena pergi dulu ke hospital baru anda tahu tahap anda berada di mana dan semoga kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk anda. Ya, betul tu. Macam tu. Jadi seterusnya. Okey. Jadi kita nak tanya jugalah sebab kadang-kadang kan mungkin ada orang risau, alamak kalau pergi ke klinik, pergi ke hospital nanti orang kenal muka ni, tak naklah cerita dengan orang. Jadi kita nampak dekat tangan tu macam ada something. Ini kita punya logo stigma lah. Ini kempen untuk hentikan stigma ni. Dan untuk hentikan stigma kesihatan mental ni sebab peranannya perlu dilaksanakan oleh semua. Jadi saya bagi nampak at least macam visualize kan supaya kita boleh bersama-sama melaksanakan tanggungjawab ni. So siapa yang mendengar slot Hawa Suka TV hari ni adalah individu yang perlu menjalankan amanah untuk sama-sama melaksanakan kempen ni. Kempen hentikan stigma kesihatan mental. Dan di bawah ni ada logo talian HEAL. Ya. Talian HEAL ni ialah talian yang disediakan oleh KKM. Ya. Talian ni talian untuk membantu individu yang perlukan sokongan emosi segera. Ya, talian ni dikendalikan oleh pegawai psikologi yang terlatih untuk kendalikan emosi individu yang dalam keadaan krisis lah. Kalau rasa macam tak percaya kat siapa-siapa, maka call lah 15555 ataupun mudahnya kita panggil 15555. Okey. Boleh call bila-bila masa lah. Boleh call. Talian ni beroperasi daripada pukul 8 pagi hingga 12 malam. Waktu selepas daripada tu kita record panggilan lah. Kita rakam dan pagi esoknya pegawai yang bertugas akan buat panggilan semula. Okey, senang sekarang ni dah ada macam-macam. Betul. Kalau dulu susah, sekarang ni kita ada talian lagi kita berikan kepada anda. Jadi jangan risau. Tapi sebentar lagi kita akan banyak lagi kita bercakapkan tentang topik ini. Tapi kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan masih lagi dengan topik kita hentikan stigma kesihatan mental. Betul. Baiklah Puan, bagaimana untuk jika seseorang itu mengalami tekanan kan dan juga ada tanda-tanda yang tentang penyakit mental ni, bagaimana untuk mereka boleh membantu diri mereka dan apa yang mereka boleh lakukan awal-awal ni, pergi ke klinik ke dan bagaimana? Okey. Jika individu tu mengalami kita kata tanda-tanda awal gangguan kesihatan mental lah, ya, gangguan kesihatan mental, pertama usaha untuk bantu diri dulu. Bagi ruang dekat diri sendiri untuk bantu diri, ubah sedikit lifestyle, lebih kepada cara hidup yang lebih sihat. Ya. Kalau sebelum ni malas-malas nak exercise, lebihkan exercise. Kalau sebelum ni tidur lambat, awalkan tidur, jaga pemakanan yang boleh meningkatkan kita kata potensi otak kita, okay? Itu pertama, jaga, maksudnya bantu diri. Kalau dalam beberapa ketika lebih kurang dalam saya bagi dalam 5 hari macam tu, kalau keadaan tu monotonous je, macam statik je, tak ada nampak lebih teruk, dah 5 hari tu, kalau keadaan lebih teruk kena segera pergi ke klinik yang saya kata tadi. Tapi kalau keadaan tu nampak macam biasa, dia monotonous je, dia macam sama je semalam dengan hari ni, so cuba lagi. Kan, kemudian selepas tu dapatkan rawatan awal lah untuk buat, ataupun kita kata intervensi awal. Intervensi awal ni boleh melalui MySejahtera buat saringan tu tadi, ataupun boleh juga pergi ke klinik kesihatan berdekatan. Ya, klinik kesihatan berdekatan dekat tempat duduk rumah masing-masing lah kan. Okey. So macam mana nak dapat rawatan di klinik kesihatan tu? Okey, di klinik kesihatan buat masa ni kita dalam usaha untuk dapatkan slot di MySejahtera untuk appointment dalam MySejahtera. Tapi ini mungkin ambil masa sedikit kan. Okey. So individu boleh call dulu ke klinik tu.
call, boleh tak dia nak buat datang buat saringan dan sebagainya. Kalau rasa ada setengah orang dia tak boleh nak bercakap dah, dia tak boleh nak call dah, kan. Jadi dia rasa dia nak pergi terus, pun boleh pergi terus untuk buat saringan awal. Ya, jadi bila dia rasa di klinik boleh walk in lah, tapi di hospital tak boleh walk in lah. Kita tak ada perkhidmatan. Tapi sebaiknya kalau boleh call dulu untuk booking slot, kan. Kadang-kadang pegawai-pegawai ni pun, doktor-doktor pun penuh dengan pesakit. Jadi kadang-kadang terpaksa menunggu lama, yang buatkan kita tak selesa, buatkan kita rasa marah dan sebagainya. Jadi lebih baiklah sebenarnya kalau tanya pendapat saya cadangkan untuk telefon dulu, dapatkan slot dulu. Ya, tapi kalau ada setengah orang dia kata dia dah tertekan sangat dah, tak boleh nak call. Okey, tak apa, tak boleh nak call. Bolehlah pergi ke klinik kesihatan berdekatan. Okey, baiklah. Jadi itu adalah bantuan awal kepada bantuan individu. Jadi itu adalah individu punya tanggungjawab untuk bantu diri. Tapi macam mana pula untuk ibu bapa ataupun kawan-kawan yang mungkin di luar sana ada anak ataupun kawan yang menghidap penyakit mental ni. Jadi kadang-kadang kan Puan, ini contohlah ada orang yang kita tengok tidur 24 jam. Lepas tu bila keluar makan tidur balik serabai kan. Jadi kita tengok dia macam pemalas. Tapi sebenarnya mungkin dia ada kesihatan mental ni kita tak tahu kan. Jadi macam dia ada gangguan kesihatan mental. Dia ada gangguan yang level yang kuning tadi saya cerita tu kan. Jadi macam mana kalau macam ibu bapa atau kawan-kawan ini nak membantu? Bila tengok kan, jangan macam tak nak dia orang keluarkan kata-kata, kau ni pemalas lah. Okey, pertama ibu ayah ni dia kena tengok perubahan tingkah laku anak-anak dia. Mungkin anak dia seorang yang periang, yang gembira kan, yang aktif sebelum ni, tapi bila nampak ada perubahan tingkah laku, banyak tidur dan sebagainya, so bila dia dah kena pasti ada perubahan ni, nampak asyik duk tidur je ni kan. Cek dulu malam tadi tu tak sebab lewat tidur ke, mungkin sebab game dan sebagainya kan. Okey, kalau kata memang tidur je, tak tahu sebab apa, mungkin putus cinta ke anak remaja kan, putus cinta dan sebagainya ke. So bila dia tengok, dia bantu dulu anak dia, bawa keluar buat aktiviti fizikal kalau boleh. Boleh bawa dulu. Kan, brisk walk ke, kan, berjalan di taman kan. Kita di Malaysia ni sekarang banyak tempat fasilitis yang kerajaan sediakan yang kita boleh brisk walk dengan selamat, insya-Allah. Kan, so itu pun salah satu tindakan yang baik untuk ibu ayah bantu. Yang bawa keluar kita kata change environment tu kan, untuk dia rasa segar sikit, dia rasa mood dia tu boleh halakan sikit ke aktiviti lain. Itu yang pertamalah. Kan, bila dah kena pasti tu, dah nampak teruk sangat tu, ibu ayah ni boleh menghubungi klinik kesihatan berdekatan. Sekali lagi saya kempen untuk datang ke klinik kesihatan ni. Hubungi, dapatkan slot untuk bawa anak. So itu dulu yang saya rasa penting untuk kita. Betul. Jadi kepada ibu bapa dekat luar sana mungkin boleh take note benda ni, sebab kita tak tahu kadang-kadang anak-anak tu tak nak bercakap. Sebab dia rasa macam mungkin ada anak yang rapat dengan ibu bapa, tapi ada yang anak tak rapat dengan ibu bapa mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa kena pergi ke anak itu dulu, tanya kenapa, bagaimana, tapi dengan kata-kata nada yang sangat baiklah. Janganlah terus menjerkah macam tu. Itu tidak baiklah. Ajak dulu buat ajak dulu bersama. Betul. Jadi benda tu pun juga boleh merapatkan juga hubungan ibu bapa tu dengan anak tu juga kan. Jadi itu pun membantu kepada pesakit itu juga. Betul tak? Betul, sangat membantu sebenarnya. Hubungan, sokongan tu sangat membantu. Individu yang dalam keadaan emosinya tak stabil ni, dia rasa masih ada orang sayang dekat dia. So ada sedikit point untuk dia elak daripada fikir benda-benda yang negatif sehingga boleh dia cederakan diri sendiri. Jadi ada satu lagi stigma yang kadang-kadang kita melihat kelaran di tangan. Betul tak? Ada orang yang akan kelar tangan yang kita boleh nampak obvious. Tapi ada certain orang yang mungkin mengelar di lengan ataupun di kaki kan. Jadi kalau ada seseorang yang datang kepada kita, tak kiralah ibu, ayah, kawan-kawan kan. Jadi sebagai seorang kawan, seorang ibu bapa, apabila kita tahu yang seseorang itu cenderung untuk mencederakan diri. Jadi apa yang kita boleh buat? Apa kata-kata nasihat yang kita boleh lakukan? Betul. Okey, untuk kita pendekatan yang paling
sesuai lah. Pertamanya kita avoid daripada membicarakan perkara yang berkait dengan benda yang kita nampak tadi. Kan kalau kita nampak mungkin ada kesan-kesan kecederaan, parut-parut dan sebagainya tu, kita jangan macam bila dah nampak, kenapa ni? Cuba elak dulu. Kan kita bina repo dulu. Kan kita kata buka cerita tu dengan mukadimah yang berlainan daripada isu yang kita nak cakap tu. Kan babe lama lah tak jumpa hang kan. Ada tak buka dulu kan, hang buat apa sekarang ni? So macam cerita lain dulu. Bila kita nampak dia dah selesa berkongsi dengan kita kan, ada something tak you nak cerita dengan I, baru buka balik cerita yang mungkin dia nak share ataupun mungkin dia tak nak share. Kalau dia tak nak share berkenaan yang perkara yang kita nampak tadi tu, bagi dia masa. Bagi dia masa, tapi dalam perhatian kita bahawa dia ni ada something, ada sesuatu yang kita perlu bantu dia. Kan? Nanti dah balik, lepas minum-minum tadi, balik, kata, babe, ada tak something you nak share dengan I? I rasa macam ada something you nak cakap tapi you tak terluah lah, babe. Kalau dia kata, tak ada apalah, mungkin je. So macam jangan paksa. Jangan paksa dia. Mungkin dia perlukan masa lagi untuk. Tapi kita terus memberi perhatian dan prihatin dengan dia. Supaya dia tak ditinggalkan keseorangan dan dia tak terfikir perkara lain yang lebih jauh. Sekarang ni dah banyak dekat sekolah pun dia orang panggil barcode. Tak sebut dia panggil barcode tu kan. Barcode ni memang menyeramkan di sekolah. So kita pun saya sendiri sebagai ibu ya, memang kena duduk lepak dengan anak. Sebab kita tak nak nanti perkara tu dah serius baru kita sedar yang anak kita ni ada sesuatu sebenarnya berkait dengan isu kesihatan mental. Betul, kena ambil tahu lah kan. Kena ambil tahu. Lepak-lepak sampai dengan anak. Kadang-kadang ibu ni dia kena jadi, dia tone down. Kalau anak remaja dia kena jadi anak remaja tu sama. Kan? Keluar mungkin cycling, jogging dan sebagainya kan. Keluar dengan kawan-kawan anak untuk kita dekati mereka. Ya, itu dia, jadi kena dengar, kena take note benda ni supaya tidak ada lagi stigma-stigma yang pesakit mental ini akan fikir. Betul. Ya, jadi kita pun dah di penghujung segmen, tapi sebelum kita nak habiskan segmen kita ni, kita nak tanya, kita nak Puan berikan pesanan kepada mereka untuk hentikan stigma ini. Okey, secara kita kata normalnya seseorang manusia tu perlu disayangi. Ya. Seseorang yang tidak stigma kepada isu kesihatan mental ni ialah seseorang yang sayang semua orang. Ya, dia nak support semua orang, dia nak semua orang berfungsi dengan baik. Jadi maknanya bila kita rasa kita nak seseorang tu hidup bahagia, gembira dengan kehidupan dia, kalau kita nampak dia dalam keadaan yang sedih, yang susah, jadi kita dengan ikhlasnya untuk membantu dia. Jadi ikhlaslah untuk bantu individu yang dalam keadaan terkesan dari aspek kesihatan mental ni, supaya mereka dapat rawatan, dapat bantu diri dan dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan dia dalam komuniti. Ya, InsyaAllah. Itu dia. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nurhaida sudi datang pada hari ini ke Hawa. Terima kasih juga Ash dan Mira. Baiklah, sebentar ini jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masih ni wanita luar biasa. Saya tak keseorangan. Kita hadap sama-sama ya. Jangan pandang ringan pada kemurungan postpartum. Bantu mereka dapatkan rawatan. Tadi segmen sebelumnya kita dah bercerita mengenai kempen Hentikan Stigma. Jadi untuk segmen kali ini kita nak semua penonton Hawa relax sikit. Cari kafe untuk bawa anak-anak untuk keluar dengan kawan-kawan supaya tak stres. Jadi betul. untuk segmen ni kita nak kongsikan apa, Ash? Ya, kita nak kongsikan tadi Mira cakap apa kafe? Tempat makan. Ya, dalam segmen Hangout Mana Sis.
Eliza, awak tengah baca buku apa tu? Saya tengah baca buku With These Kids. Ralik sangat baca buku sampai tak perasan lah diri. Jangan ralik sangat sebab kita dalam segmen Hangout Mana Sis. Kami sekarang berada di Cafe Orchids Library yang terletak di... Sedap. Alhamdulillah. Rasa Tak kopi manis, dia okey. memang ngam. Ngam. Kau Ngam. pekat dan likat. Okey, macam saya pula kat sini Okey. kita ada January Berries. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Wow, very refreshing. Betul, Sangat sangat sedap. menyegarkan. Yang menarik je kan, pemilik kedai juga dia berikan nama, dapat inspirasi daripada buku-buku karakter yang dia baca. Wow, cerita yang sangat menarik. Ya, betul. Kalau dia kata tadi Carl Pistachio, dia punya boyfriend. Dia punya boyfriend. Nama boyfriend dalam cerita karakter buku dia. Wow. Jadi nak cuba pula Carl Pistachio tu rupa Carl macam Pistachio. cantik. Saya rasa ini paling istimewa, paling special kat sini. Warna Kita rasa hijau sikit. sikit. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tu rasa dia? Sejuk, segar. Manis semuanya tak? sedap. Manis tak? Tak. Tak. Dia ngam-ngam. Cantik, Tak manis cantik. sangat, tak tawar sangat. Just nice. Just nice. Okey, macam saya dekat sini, minuman yang paling meriah kat sini, meriah kan? Nampak ada 3 colour kat sini. Jadi jom kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Warna tu sangat-sangat menarik, Liza kan? Sedap. Oh my god, the smoothies is very very good. Dengan tekstur dia, tekstur buah dia Betul. terasa dan Betul. kalau anda risau macam takut manis sangat pun tak ada. Derina, Betul. tak, it's just nice actually. Sebab dia untuk minuman-minuman dekat sini memang kaya dengan protein dan dia mengenyangkan kepada mereka yang orang kata tak nak terlalu minum manis sangat, minum makan banyak sangat. So sini just nice untuk Just pada nice. anda. Dan untuk kalau baca buku pun macam just nice untuk sip-sip macam tu. Betul. Okay, so kita dah review Perut dah air. berbunyi. Perut dah berbunyi. Jadi jom. Minum. Jadi Okay. kita ada apa Derina kat sini? Kita ada Lila Waffles. Pun nama karakter juga. Wow. Ini adalah waffle dengan coklat dan juga peanut butter. Ada whipped cream sekali. Yes, betul. Okay, jom try Derina. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tekstur dia Lembut kan? sangat lembut. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nampak sedap kan? Bukan nampak sedap Derina. Sangat-sangat sedap. Betul. Tekstur yang lembut, just nice untuk munch-munch petang-petang sambil baca buku. Sedap lah Derina. Coklat dia pun sangat sedap sebab biasanya coklat ada yang rasa tak coklat Betul, sangat, manis tak pahit sangat, sikit. pahit. Tak, yang ni just nice untuk anda semua. Jadi kepada anda yang nak rasa sendiri pengalaman dan juga makanan yang sangat-sangat sedap dekat sini, anda kena datang di Orchids Library Cafe. Yes. Elisa, saya nak rasa boleh? Yang Ambil peanut, lah. yang peanut. Okey, Saya suka yang peanut. Bagi saya peanut lah. Saya nak rasa. Bagi saya potong yang ni. Okey. Ya Allah, cuaca tengah panas-panas ni kita menelan air liur ya melihat dia punya minuman. Tadi ada macam-macam minuman. Betul. Ada apa yang saya paling minat tu warna hijau tu. Carl Pistachio. Amboi, pistachio pula memang tengah hangat-hangat sekarang ni. tak apa. Memang sedap, itu je lah yang menjadi tumpuan saya. sepanjang VT itu berlangsung. Betul tu. Jadi kita dah kongsikan tempat yang menarik untuk anda kalau nak pergi ada perjumpaan ke, nak bawa adik-beradik ke, family ke, bolehlah pergi ke Orchids Library Cafe. Ya, betul tu. Jadi, kepada anda semua dah pergi kafe, jangan lupa untuk tonton Suka TV sebab kita ada program baru ya. Jadi konsumkan hujung minggu anda bermula 25 November ini untuk saksikan program terbaru iaitu Pin Siapa Tu? Bersama dengan Aceh sebagai Ramli Delivery Boy. Kalau nak tahu apa yang terjadi, kena tontonlah My TV mana-mana. Ya, pukul 9 malam. Okey, lock 9 malam anda untuk Pimpin Siapa Tu. Ya, betul. Dan tak dilupakan penaja utamanya adalah Tekno Mobile. Ya, betul. Jadi itu saja, kita dah pun berada di hujung rancangan. Terima kasih kepada semua penonton Hawa. Kami mohon maaf segala kekurangan daripada kami dan yang baik itu kita ambilkan iktibar dan semoga ia memberi manfaat. Okey, itu saja daripada kami. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama dalam program Bola Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.